Adakah Anda tahu dapat lebih daripada 200,000 kes kematian membunuh diri setiap tahun dengan purata satu kejadian bunuh diri setiap 40 saat? Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), bunuh diri adalah antara 10 penyebab utama kematian di dunia dan penyebab keempat kematian dalam kalangan kanak-kanak berumur 15 hingga 19 tahun. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia dan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah telah melaporkan sebanyak 631 kes bunuh diri telah berlaku pada tahun 2020 dan 109 kes pada tahun 2019. Hal ini telah menunjukkan peningkatan sebanyak 22 kes bunuh diri. Selain itu, kes terjun Jabatan Pulau Pinang dilaporkan semakin meningkat. Hal ini telah dibuktikan bahawa terdapat 24 kes telah dilaporkan pada Januari 2022 hingga Mei 2022, manakala hanya 14 kes direkodkan sepanjang tahun 2021. Jadual ini telah menunjukkan kes terjun Jabatan Pulau Pinang pada tahun 2022. Antara faktor yang menyumbangkan kepada tingkah laku bunuh diri ialah gangguan mental seperti kemurungan, penyalahgunaan dada, tekanan, masalah dalam perhubungan, kewangan, penyakit fizikal yang kronik dan sejarah bunuh diri dalam keluarga. Langkah yang pertama untuk mencegah kejadian bunuh diri ialah mengurangkan stigma terhadap mereka yang membuat cubaan bunuh diri serta penyakit mental. Yang kedua, meningkatkan akses kepada rawatan dengan melatih lebih ramai pengamal perubatan di peringkat kesihatan primer. Yang ketiga, mengurangkan akses kepada cara bunuh diri. Yang keempat, pelapor media yang bertanggungjawab apabila melibatkan kes bunuh diri. Adalah penting agar insiden bunuh diri tersebut tidak dilaporkan dengan terperinci, terutamanya mengenai kaedah yang digunakan, disensasikan serta elakkan memaparkan gambar insiden tersebut. Yang kelima, mengkaji semula serta memasukkan Akta 309 yang menjadikan kes bunuh diri sebagai satu jenayah. Ini membolehkan mereka yang membuat cubaan bunuh diri mendapatkan rawatan yang sewajarnya dan bukannya dihukum. Langkah yang keenam ialah meningkatkan rondaan di tempat-tempat yang sering berlaku kes bunuh diri. Jika anda berhadapan dengan individu yang kelihatan murung, anda boleh bertanya perasaan mereka serta mengalahkan mereka untuk meluang perasaan. Seterusnya, tanyakan sama ada mereka perlu apa-apa bantuan atau pertolongan daripada anda. Anda juga harus berhati-hati agar tidak menghakimi masalah yang dialami oleh mereka. Contohnya, dengan mengatakan bahawa masalah tersebut kecil atau tidak penting. Anda juga boleh mendengar masalah yang dialami oleh mereka secara aktif. Biasanya mereka yang sedang mengalami tekanan tidak mencari nasihat secara khusus tetapi memerlukan seseorang untuk mendengar secara empati. Ini dapat membantu mereka untuk rasa tidak berkeseorangan di samping mengurangkan tekanan mereka. Jika anda menemui rakan atau ahli keluarga mempunyai tanda awal untuk membunuh diri, kamu boleh galakkan mereka terus ke Jabatan Kecemasan di hospital yang berhampiran di mana mereka akan terus dirujukkan kepada perkhidmatan psikiatrik untuk penilaian serta rawatan lanjut. Selain itu, galakkan mereka menerima bantuan melalui talian yang disediakan oleh badan bukan kerajaan NGO secara percuma seperti Befriender. Jadi, sayangi nyawa, hidupkan harapan. Setakat daripada saya, sekian, terima kasih.